Akhirnya, himpunan besar-besaran di Kuala Lumpur untuk menggulingkan kerajaan agung telah gagal untuk dijayakan kerana tidak dapat sambutan. Untuk makluman pakcik makcik Otok Arung dan seluruh dunia, demonstrasi politik yang dirancang oleh Atok, oleh Abah, oleh Hadi Bawang, oleh parti penyamun-penyamun rasuah dalam Malaysia gagal untuk dijayakan di tengah-tengah Kuala Lumpur hari ini kerana tidak dapat sambutan dalam kalangan 32 juta rakyat. Satu orang pun rakyat tak turun untuk himpunan dan demonstrasi politik besar-besaran bagi menggulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar di tengah-tengah Kuala Lumpur hari ini. Apa sudah jadi? Tun M, Abah Muhyiddin, Hadi Bawang, semua master plan politik anda semua hancur berkecai, tidak dapat sambutan dalam kalangan berpuluh-puluh juta rakyat. Sehingga Tun M bersama Abah bersama Hadi Bawang malu-malu kucing terpaksa membatalkan himpunan menggulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar sebentar tadi. Mesti ramai yang tertanya-tanya, kenapa Tun M, Abah, Hadi Bawang, Parti Perikatan, Parti Bunga Raya Perompak, Parti Lebay, Parti Baju Langkang, Parti GTA sibuk sepanjang bulan Mac ini mahu menggulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar dari pintu belakang. Mari saya bongkarkan dan dedahkan jawapan di sebalik semua wayang-wayang politik dupang-dupang Tun M ini. Berdasarkan maklumat sulit high credibility, Tun M beria nak gulingkan kerajaan Anwar dari pintu belakang adalah kerana Tun M tidak mahu Sultan Johor jadian di Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur pada Januari 2024. Saya ulang. Kenapa Tun M, Abah, Hadi Bawang ini gila nak buat himpunan besar-besaran gulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar sampai tak dapat sambutan hari ini adalah kerana Tun M mahu menghalang Sultan Johor jadi yang di Pertuan Agong pada tahun 2024. Rahsia besar ini memang semua rakyat tak tahu. Dan saya perlu bongkarkan mimpi ngeri dalam kehidupan Tun M adalah Sultan Johor bakal jadi yang di Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur tidak lama lagi. Maka bertitik tolak daripada perkara tersebut, Tun M sudah merancang untuk
gulingkan kerajaan Anwar yang bakal melantik Sultan Johor sebagai Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, Tun M sibuk gulingkan kerajaan agung kerajaan Anwar ini adalah kerana Tun M takut kes jenayah besarnya menjual dan melelong kedaulatan negara bakal dibongkarkan oleh kerajaan Anwar Ibrahim dalam negara ini. Untuk rekod, berdasarkan secret information dan perisikan maklumat, Atok Kantoi meminta wang rasuah dan menerima wang rasuah untuk menjual dan melelong kedaulatan negara dalam kes Pulau Batu Putih di negeri Johor. Rahsia ini sememangnya sampai sekarang Atok paling takut jika terkantoi dan terbongkar depan Sultan Johor, depan Anwar Ibrahim dan kerajaan rakyat. Betapa gilanya Atok ini, dia boleh jual dan lelong kedaulatan negara untuk dapat duit. Atok Kantoi, dia jual dan lelong batu putih itu untuk dapat duit rasuah. Persoalannya, wahai Tun M, berapa bilion US dollar duit rasuah anda terima untuk menjual dan melelong kedaulatan negara, iaitu Pulau Batu Putih di Johor? Soalan ini sampai sekarang Tun M tak boleh jawab. Jika esok lusa Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong, ketakutan terbesar Tun M adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan kes Kepulauan Batu Putih bakal dibuka dan akan menyebabkan Tun M meringkuk dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Inilah wajah sebenar Tun M. Sibuk nak gulingkan kerajaan agung kerajaan Anwar sebab dia kantoi menjual dan melelong kedaulatan negara Malaysia, kedaulatan tanah Melayu di Kepulauan Batu Putih untuk semakin jadi kaya raya, terima wang rasuah. So, saya kira Tun M terperangkap dengan dendam-dendam politiknya ke atas 7 keturunan Sultan Johor. Saya kira Tun M terperangkap dan tertipu dengan wang-wang rasuah bilion dan trilion US dollar yang masuk ke dalam perut 7 keturunannya. Move on Tun M. Kamu sudah terbukti gagal menghancurkan 7 keturunan Sultan Johor. Kamu sudah terbukti gagal. Menghancurkan negara Malaysia hari ini.
Move on Tun M. Kerajaan Dajjal kamu sudah tumbang atas izin kuasa Allah sejak tahun 2020 lalu sehingga tahun 2022. Suka ataupun tidak, Tun M perlu bersedia untuk kena serangan sakit jantung lagi melihat keturunan kerabat diraja Istana Johor, iaitu Sultan Johor yang bakal angkat sumpah sebagai yang di-Pertuan Agong baharu sembilan bulan daripada sekarang. Kelemahan Tun M Aba Muhyiddin Hadi Bawang yang paling mereka takuti untuk hancur adalah apabila Sultan Johor menjadi yang di-Pertuan Agong dalam negara Malaysia. Apabila Sultan Johor yang menjadi yang di-Pertuan Agong, maka semua kerja-kerja kotor Tun M Aba Muhyiddin dan Hadi Bawang pada tahun 2024 bakal dihancurkan oleh Sultan Johor sebagai ketua negara yang paling powerful, yang paling hebat dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Berdasarkan maklumat sulit, Sultan Johor bersama raja-raja Melayu Islam yang lain tidak takut untuk berperang dengan Tun M. Wahai pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia yang menonton video panas Jufazli Syiamat ini, semua master plan politik kotor Tun M serba-serbi huru-hara kerana kehebatan dan kebijaksanaan Sultan Johor bersama Sultan Pahang dan raja-raja Melayu Islam yang lain yang berjaya menghancurkan kerajaan Dajjal Tun M bersama proksinya di Putrajaya. So, sudah terlambat Tun M. Nak halang Sultan Johor jadi yang di-Pertuan Agong dalam Malaysia, atau nak bunuh Sultan Johor dan anak-anak Sultan Johor. Kenapa Tun M takut sangat jika Sultan Johor jadi yang di-Pertuan Agong? Kenapa Tun M sakit hati, dengki dan iri hati melihat Sultan Johor bakal angkat sumpah jadi yang di-Pertuan Agong? Kenapa Tun M dan Abah serta Hadi Bawang sakit hati dengan kehebatan dan kekayaan kerabat Sultan Johor dalam percaturan kuasa dunia ini? Move on. Dunia ini bukan milik Tun M seorang. Bukan sahaja Tun M dan 7 keturunannya yang kaya raya trilion A yang tak tahu malu merompak dalam dunia ini. Kerana dendam kesumat politik Tun M ke atas Sultan Johor, inilah
dendam yang menghancurkan kamu Tun M dan 7 keturunan kamu dalam percaturan real politik Malaysia dan percaturan real politik dunia. Apapun atas nama Allah yang Maha Kuasa, atas nama Suara Sakti Keramat Rakyat, raja-raja Islam yang dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Malaysia, terbukti karar kekuasaan mereka sampai satu tahap Tun M jadi gila tak tahu macam mana nak hancurkan dan halang Sultan Johor jadi yang di-Pertuan Agong baharu pada tahun hadapan. Hari ini Tun M bersama konco-konconya telah mengaku himpunan demonstrasi politik besar-besaran gagal dan dibatalkan di tengah-tengah Kuala Lumpur untuk menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar kerana memang tak dapat sambutan daripada 32 juta rakyat. Akhirnya bukan Sultan Johor, bukan Sultan Pahang, bukan Sultan Selangor, bukan raja-raja Islam Malaysia yang hancur Tun M. Kamu yang hancur sampai kamu hilang jawatan Perdana Menteri, sampai Tun M sakit hati tidak dilantik jadi Perdana Menteri ke-10 oleh Yang di-Pertuan Agong. Checkmate. And masuk perangkap 100 kali Tun M yang gagal menggulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Raja-Raja Islam, Kerajaan Anwar, Kerajaan Rakyat hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daulat tuanku, Raja-Raja Melayu Islam yang berjaya menghancurkan Ketua Dajjal Cawangan Malaysia bernama Tun M bagi tahun 2023. Game is over, Tun M.